wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya ambil keberkatan hari Jumaat untuk memulakan bab 6 ni. Bab 6 supaya kita belajar bab 3 Jepun, maknanya Union bab 4, Persekutuan Tanah Melayu bab 5. Hari ni kita nak masuk ialah bab 6. Bab 6 ini bab yang agak menarik juga sebab kita akan belajar tentang ancaman komunis. Dan pengisytiharan darurat. Bagi anak-anak muda, dua tajuk ini penting. Kenapa dalam sinopsis tu dia dah cerita dah, komunis ni kita dah belajar sedikit pada zaman Jepun dulu. Selepas kekalahan Jepun, dalam bab 4 kita belajar BMA. Bab 3 kita belajar British Military Army bab 4. Kita belajar Melayu Union, kita belajar Persekutuan Tanah Melayu bab 5. Okey. Kita tengok dalam sinopsis awal ini, komunis ini telah berjaya melumpuhkan, ini komunis ni, ekonomi negara dan mengugat kestabilan politik. Dan sebenarnya komunis ni dia ada aim negara kita. Dia nak merampaskan apa? Saya letak warna hijau. Nak merampas kuasa daripada British. Nak merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan Republik Komunis. Tapi gagal lah. Dan kita akan belajar juga darurat dan sebagainya. Tengok sedikit kronologi masa. 1948 Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Komunis sudah kuat pada waktu itu dan diisytiharkan darurat. Sehinggalah pembunuhan Sir Henry Geni di Sungai Siput. Okey, dalam bab ini ada 4 saja subtopik yang kita akan sentuh. Latar belakang pengaruh komunis hari ini insya-Allah, ancaman komunis, usaha dan kesan. Jadi kita belajar bab ini. Dia agak menarik lah sebab kita akan tengok bagaimana komunis cuba mengambil alih negara kita untuk menubuhkan sistem republik. Itu rundingan baling. Tengok gambar Cimping, ada gambar Tunku Abdul Rahman, dan sebagainya. Okey, baik, ini tajuk kita hari ini. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Okey, macam mana? Ini maksudnya definisi. Bagaimana bermulanya kedatangan pengaruh komunis? Siapa yang asas dia? Ini pengasas dia ni. Diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dia ada buku dia. Karya dia ni, buku dia yang bertajuk, nak sebut orang payah juga. Communist Manifesto dan Das Kapital. Kalau soalan tanya karya, inilah bahagian dia. Di sini mungkin dia akan tanya dua, pengasas, satu karya. Dua pengasas pun ada dua, karya pun ada dua. Jadi kita hati-hatilah di situ. Bila kita nak buat, kita tengok anak panah, kita letak di sini satu, kita letak di sini satu. Ada dua di situ. Okey, kita nampak antara negara-negara yang dijadikan sebagai pusat penyebaran komunis pada waktu itu, ini negara dia. China, Indonesia, dan tak larilah negara kita pada waktu itu. Okey, bagaimana komunis ni boleh masuk? Daripada mana asalnya komunis? Okey, komunis ini berasal daripada negara Republik Rakyat Cina. Negara yang banyak di peringkat awal COVID-19. Okey, kita tengok macam mana ideologi ini boleh berkembang melalui Parti Kuomintang. Dalam katanya KMT. Jadi kalau nak jawab, kita tulis Parti Kuomintang dulu dalam kurungan KMT. Jadi kita lihat KMT ni pada peringkat awal tahun 24 ni,
dia dah ada hampir setiap bandar. Maksudnya banyaknya cawangan KNT pada waktu itu untuk menyebarkan pengaruh komunis. Itu di peringkat bandar. Contohnya senang kita ambil Kelang dan Kuala Lumpur lah. Ini kita nak ingat, kita ingat KL. Baik. Yang kedua, ini cikgu nak letak lain. Tadi ialah bagaimana di bandar-bandar. Ini tengok yang kedua. Ada pertubuhan. Terdapat sebuah lagi pertubuhan, tadi Kuomintang, iaitu main school. Tadi Kuomintang. Ini main school ni, dia pecahan antara parti Kuomintang dan PKC. Yang ni kita sekadar kita tahulah yang berpusat di Moskow mengarahkan penemuan parti Komunis Nayang. Ini mungkin dia agak complicated lah untuk pelajar. Tapi kita nak tahu juga bahawa ada perpecahan dengan antara parti Kuomintang ni. Dan kita lihat parti Komunis Nanyang. Nanyang tu Cina lah tidak berjaya mencapai matlamat. Dan bila tak dapat mencapai matlamat, Kuomintang dah ada di bandar. Pecah, tumbuh pula main school. Ada parti Komunis Nanyang. Bila dia gagal, inilah sebab dia. Cikgu letak warna hijau ni. Inilah yang pelajar kena tahu. Ini mendorong Kuomintang. Apa itu Kuomintang? Itu pertubuhan komunis antarabangsa menubuhkan parti baru di negara kita, Parti Komunis Malaya. Jadi kalau soalan kita jelaskan bagaimana kemasukan parti komunis, sekurang-kurangnya pelajar dapat 3 atau 4 markah. Parti komunis cikgu ringkaskan pertama kita dapat di sini Kuomintang. Kedua bandar. Bandar mana? Contoh fakta, uraian, contoh komunis. Kurang-kurangnya 4. Pelajar dapat situ Okey, tak banyak pun disebut awal ni. Okey, tengok yang kedua. Macam mana pula di Indonesia? Okey, di Indonesia ni disebut PKI, Parti Komunis Indonesia. Di Indonesia ni dia ada pemimpin dia, iaitu Tan Malaka. Nama Malaka bukan orang Melaka. Alimin ini semua pemimpin-pemimpin yang ada pengaruh komunis. Dan pemimpin ini juga yang menyebarkan fahaman komunis di tanah Melayu. Nanti kita tengok. Okey, kenapa dia nak sebarkan ke tanah Melayu? Ini sebabnya. Kegagalan menguasai Pulau Jawa menyebabkan buka cawangan di tanah Melayu. Namun begitu kita lihat bila nak buka cawangan ni macam mana dengan sambutan orang Melayu? Sambutan orang Melayu tidak begitu baiklah. Tidak mendapat sambutan kerana menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Orang Melayu nampak komunis ni dia agak keras. Agak ganas. Jadi kalau soalan tanya ni, pergerakan komunis di negara kita, dia mesti bermula dengan Kuomintang. Tengoklah gambar ni. Tengok. Ini cikgu buat soalan dalam word wall. Cikgu masukkan dalam grup tu cuba jawab. Bincangkan pengaruh komunis di negara kita. Okey, kalau dia kata bincangkan, di mana kita nak ambil? Kita ambil daripada awal tadi di negara kita ni. Dia ada 2 cara masuk Satu daripada China, satu daripada Indonesia. Ini kita jelaskan cara kemasukan parti komunis yang cikgu dah tulis sini. Satu daripada China, satu di Indonesia. China akibat perpecahan PKM. Okey. Yang ketiga, bagaimana PKM ini ditubuhkan? Baik, di mana ditubuhkan? Di Perak ke? Di Kuala Lumpur ke? Ditubuhkan. Ini sejarah ni. Baru kita tahu. Di Kuala Pilah Negeri Sembilan.
Dan bagaimana dia boleh bergerak, boleh makin mendapat sambutan melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Akhbar dan Sekolah Cina. Jadi dia masuk di situlah. Pelan-pelan dia masuk. Dan kita lihat pada zaman Jepun, PKM ni semakin hebat. Kehebatan dia ialah dia ini bekerjasama dengan British. Bila dia kerjasama, dia dapat bantuan senjata, bantuan latihan. Namanya ialah, kita dah belajar sebelum ni, iaitu Malayan People Anti-Japanese Army, atau Bintang 3. Bila kerjasama dengan Jepun, apa dia dapat? Bagus dia ni. Dia menerima banyak benda, banyak kemudahan daripada British. Jadi orang kita nampak, bagusnya komunis ni. Dia nak halau British, nak halau Jepun. Tapi bila Jepun kalah, dalam masa 14 hari sebelum BMA tu ambil, kita nampak Bintang 3 melalui MPJA melakukan kekacauan. Mereka melakukan kekejaman, pembunuhan pada mana-mana orang Melayu dan Cina dan India yang dikatakan memberi kerjasama pada Jepun. Dia marah Jepun kan, yang pernah bersebahat dengan Jepun, dicari, dibunuh, rumah dibakar dan sebagainya. Itu kita ambil. Daripada situ 14 hari je, barulah kita belajar sebelum ni BMA mengambil alih pentadbiran. Namun begitu, sewaktu sebelum BMA ambil itu, kita nampak PKM dibenarkan bergerak sangat bebas. Dan ini kita nampak dia telah berjaya mempengaruhi beberapa pertubuhan komunis. Ini yang kita nak tengok nanti. Dia dah masuk dalam Kesatuan Sekerja, dalam parti-parti. Kita dah belajar sebelum ni ada parti apa? Putra, AMCJA dan sebagainya. Ini kita nampak. Daripada kesan itulah British, kita tengok telah berusaha ini menggunakan ordinance ni undang-undang lah yang menyekat pengaruh komunis melalui Persatuan Sekerja dengan caranya apa? Mengharamkan PKM. Itu saja cara dia nak kurangkan PKM ini. Kita nampak dengan Kesatuan Sekerja ini kita tak payah ulas lah. Akhirnya PKM ini untuk menyekat, PKM ini diharamkan oleh British. Itu kita nampak. Jadi kita belajar awal kemasukan melalui China, kemasukan di Indonesia melalui Indonesia, bagaimana PKM itu boleh berkembang. Ini mungkin di sinilah jelaskan bagaimana PKM berkembang pada peringkat awal. Mungkin kita boleh bagi jawapan di sini. Di zaman Jepun dan selepas kekalahan Jepun. Okey. Cukup setakat ini untuk hari ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah di lain masa. Teruskan belajar, jawab soalan yang cikgu bagi, jawab modul yang cikgu sediakan. Semoga anak-anak terus ceria dan stay at home. Tak payah stay at home lagi sekarang, dah boleh bergerak, tapi pastikan pergerakan kita dalam terkawal. Baik, terima kasih, jumpa.